Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan lagi dalam rumah ibadat, kita beribadat, solat berjamaah, kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. InsyaAllah kita akan sambung pengajian, bacaan kita, tafsir, bacaan tahsin, bacaan kita dan tafsir Al-Quran secara ringkas insyaAllah. Surah An-Naml, surah semut, surah An-Naml, suratul Namli. Minggu lepas kita sampai ke ayat yang ke-16. Kita dah masuk cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian dia akan khusus pula cerita pasal Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa husyira situ. Minggu lepas kita baca sampai ayat 18. Dah. 1 2 3 4 5 18. Yang ni saya baca ulang balik. Kemudian terus kita kepada tafsir. Tuan-tuan boleh dengar. Sekali lagi kita baca pula sekali lagi ayat yang ke-19. Bila kita dah habis, kita baca terjemahan dan tafsiran ringkas ayat 17-18 yang minggu lepas kita dah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat الطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Baik, itu dua ayat yang kita dah baca dah minggu lepas. Kita ulang balik baca sikit. Kemudian kita terus kepada wahusyira. Wahusyira tu dan dihimpunkan, dikumpulkan. Dia isim makan mahsyar. Mahsyarnya tempat dihimpun. Kalau kita kata padang mahsyar, padang yang dihimpun kita nanti ni. Mahsyar dihimpun, tempat dihimpun kita di padang mahsyar. Dihimpun kita di tempat perhimpunan seluruh makhluk Allah Ta'ala, khususnya manusia. Li Sulaiman, kepada Sulaiman, untuk Sulaiman. Maknanya dihimpunkan kepada Nabi Sulaiman apa dia? Junuduhu, tentera-tenteranya. Minal jin, daripada kalangan bangsa jin. Wal ins, dan manusia. Campur sekali, duduk dalam pasukan, dalam satu perhimpunan. Kita pada cuma tak nampak. Yang main kat kita ni jin berapa ekor pun tak tahu. Agak kalau ada siapa-siapa boleh nampak jin lah, boleh tolong abang Ustaz. Ustaz boleh kot? Tak boleh. Nak tengok jin kita akan bagi buka, bagi nampak jin. Boleh. Kalau kata kita nak ramai lagi orang jin main untuk dengar kita punya kuliah, kita cerita pasal jin. Memang mereka ramai. Sensitif macam kita lah. Kalau kata tiba-tiba kita dengar macam orang sebut nama kita, kita bagi perhatian. Dia kata apa kat aku ni? Jin pun lagu tu lah. Ni pun dah duduk ni nampak tak? Tu dia. Buat gempak lagi balik tak takut. Baik. Minal jin, daripada kalangan jin. Maknanya kerajaan Nabi Sulaiman ni besar tak besar,
dia memerintah jin. Wal ins, manusia. Wat tayri, dan juga burung-burung. Burung-burung. Fahum yuza'un. Fahum yuza'un. Mereka pun berimpun lah. Dan mereka berbaris atok lah. Maksudnya macam tu lah. Baik. Tu dia terjemah di sini. Macam tak puan puas hati, tak apa kot. Tak apa. Baik. Tengok tafsiran dia. Tafsiran dia kata apa? Satu hari di sini diterangkan Nabi Sulaiman ni dia periksa barisan askar dia. Askar daripada jin, manusia, burung. Semuanya berhimpun di satu kawasan yang amat luas. Luas lah. Siap sedia untuk dikerah. Kalau perang, pergi perang. Teratok satu persatu, barisan demi barisan. Tak boleh keluar daripada barisan. Kalau ni dia keluar barisan, jadi macam-macam. Betul nak pecah lagi berkata. Taklah lantak habis. Buat macam mana kan? Pecah. Macam tu lah manusia. Allah Ta'ala sebut, walau sya'a Allahu laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Allah Ta'ala boleh ya bagi jadi ni, kita ni satu lah, spesen. Boleh, bukan tak boleh. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala bagi jadi untuk macam tu sebab untuk uji kita sebenarnya. Tara mana kita berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pecah-pecah ni pasal apa? Pasal kita tak berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pun hak yang pegang ajaran Allah Ta'ala pun, tu pun pecah. Pasal apa? Ada orang faham macam ni, ada orang faham macam tu. Ada pok ni faham lagu ni, ada pok ni faham lagu tu. Semua kata betul. Hak hang kata hak A ni kata kat B, depa tu tak betul, kita betul. Hak B kata kat A tu tak betul. Lagu mana? Mana tu betul? Baik. Dan tidak ada yang mendahului kawannya semasa berjalan. Atok semua. Dia kalau kita paling seronok bila kita tengok perbarisan tentera. Kan? Dekawat tu syok. Kalau saya dulu ni kawan duduk, kalau kami dulu di sekolah dulu ni, antara pasukan yang depa syok untuk masuk ialah kadet polis. Kalau tamu ustaz ada kadet polis, seronok. Pasal apa? Ada pakaian khusus, semua sama. Lepas tu kalau yang latih depa tu bukan depa sendiri yang latih, ada polis pula main duk tengok depa. Polis tengok tak mana kan. Itu terus hebat. Tapi kalau macam pengakap, senior ambulan, terabuk. Depa kawat. Kan? Jadi kalau polis tu dia depa jagalah. Tu polis ni memang anggota keselamatan kan. Memang depa tu tak disiplin depa tu dengan cara yang macam tu. Masuk askar lagi dahsyatlah depa. Kan? Baik. Tak boleh keluar daripada barisan. Macam itulah keadaan mereka. Jadi ayat ni dah abang kata kat kita dalil perlunya mengadakan pemimpin bagi satu perbarisan. Ayat ini perlunya mengadakan pemimpin bagi satu perbarisan. Maknanya mesti ada pemimpin dalam apa jua organisasi, dalam perbarisan. Ceritanya Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi kata apa? Apabila kamu bermusafir, 2 orang, 3 orang, lebih 3 orang lah, hendaklah kamu lantik ketua di kalangan kamu, pemimpin, kena ada. Dia bukan sesuatu yang perkara yang ada tak ada, tak apa tak boleh. Dia kena sesuatu dia kena ada pemimpin bagi sesuatu perbarisan. Jadi yang memimpin di sini ialah Nabi Sulaiman AS. Di bawahnya pula ada pula ketua ni, ketua kumpulan, ketua jin, ketua manusia, ketua dalam kalangan burung, ada belakang. Kan? Baru dia akan jadi teratur yang akan mengatur segala supaya dia tidak menjadi kacau bilau. Baik, mengikut riwayat Muhammad bin Ka'ab
menyatakan bahawa bala tentera Nabi Sulaiman alaihi salam itu terdiri daripada bangsa manusia yang mengelilinginya. Maknanya awalnya Nabi Sulaiman, kemudian yang keliling daripada Nabi Sulaiman tu manusia satu. Kemudian bangsa jin, lepas tu bangsa jin yang kedua. Dan syaitan dikelilingi manusia. Tu dia, syaitan pun ada, jangan main. Syaitan ni daripada jin lah juga kan. Setelah itu binatang-binatang buas. Apa tu binatang buas pula? Lepas tu bangsa burung melindungi mereka. Ada burung pula, bangsa burung, dengan mengembangkan sayap masing-masing sehingga tidak terkena sinaran panas matahari yang terik. Masya Allah, hebat ni. Waktu kita ada bayang duduk bayang kan? Sedang kerusi Nabi Sulaiman pula diletakkan di tengah-tengah barisan menjadi tempat duduknya. Jadi mungkin barisan banyak tu, betul lah, bulatan. Kalau bulatan jadi bulatan, barisan tu di tengah tu Nabi Sulaiman. Jadi keliling Nabi ni Sulaiman. Dan mengikut Ka'ab bin Ahbar pula adalah Nabi Sulaiman kalau naik ke atas kenderaan dipikul oleh khadam-khadamnya dan diiring oleh pembesar-pembesar negeri. Punya hebat kita kata. Dalam perjalanan dibawalah alat memasak seperti dapur, furn besi pembakar roti. Furn ni maksudnya kita kata panggil oven lah, kita kata bakar roti. Saya dulu di Mesir dulu dekat Mansurah, dekat duduk dengan apa nama tepi furn dia sebut. Dia sebut tu. Apa benda tu? Tu orang yang oven lah tu. Apa benda syariat jalan tu punya, lupa dah aku Mansurah. Nama ni. Nama furun dia sebut furun besi pembakar roti, dan periuk-periuk besar yang boleh memuat tiap satunya untuk memasak 10 ekor daging unta. Tu dia pikir bang, tengok mana nak ada dah ni. Periuk boleh masuk dalam tu 10 ekor unta. Ish. Oh dia sama mana ni kita 10 ekor ni. Sak surah ni setengah. Setengah ada apa? Setengah surah ni besar periuk. Tak dia nak bayang. Tentera tu punya dahsyat sebab nak bagi makan tentera banyak. Kan ada cerita nanti ni, wallahu alam ada tak cerita nanti sini. Nabi Sulaiman nak bagi buat kenduri kat penduduk laut. Penghuni laut, kehidupan laut. Atok penuh makanan kot apa nama pantai. Bila tiba time makan jemputan, mai sekok ikan saja, ikan paus hak besar tu, dia makan habis mengadap, habis semua makanan yang sedia untuk penduduk laut. Lalu Nabi Sulaiman punlah dia merasa apa, kedilnya diri dia, macam mana Allah SWT Maha Kaya dapat memberikan makanan, rezeki kepada bukan sahaja kepada laut, tetapi udara, darat dan sebagainya. Hebat manusia tak mana pun takkan dapat menandingi Allah, kerana dia sendiri pun Allah Ta'ala rezekikan kepada dia. Nyawa yang ada dalam jasad dia ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Kan? Itu yang kita dah kena sedar sentiasa. Baik. Kemudian hatta idza atau ala wadin namli. Kemudian depa pun berjalan pi hatta sehingga idza apabila atau mereka datang mendatangi ala wadin namli ke satu lembah. Ini kata-kata apa? Kata lembah semut ataupun tempat ataupun kawasan tu kawasan kediaman semut. Banyak. Berkata seekor semut, qalat namlah, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut-semut, udkhulu, masuk udkhulu, masakinakum, rumah kamu, tempat tinggal kamu, kediaman kamu, masuk. La yahtimannakum, supaya kamu tak dipijak Sulaiman oleh Sulaiman alaihi salam,
wa junuduhu, dan juga tenteranya. Nabi Sulaiman dan juga tentera Nabi Sulaiman, bala tentera Nabi Sulaiman yang ramai, manusia, jin, binatang buas tadi disebut, dengan burung-burung dan sebagainya akan nak melalui kawasan tu. Maka ketua semut lah kata, masuk ke dalam kediaman kamu wahai semut-semut semua, supaya mereka ni tak dipijak oleh tentera Sulaiman dan Sulaiman sendiri, wahum la yash'urun, dan sedangkan mereka tak sedar kata pijak kita. Mana nak pergi tahu, semut kecil pijak je lah, dan mereka pula besar kan, banyak kan, tak pasal dah kecil-kecil ni, kita pun tak tahu. Agak-agak dalam hidup kita ni dah berapa ekor dah semut kita pijak mati, tak tahu kan. Baik, selesai yang kata disebut cara terjemahan dia tu. Hebat kan? Ni ada kajian tentang semut, tentang mereka duk buat, mereka nak tahu semut ni perumahan dia macam mana, kediaman dia macam mana. Sangat hebat. Ada video yang mereka buat uji kaji dan tengok rumah semut yang di dalam tanah, rupa-rupanya sangat cantik punya rumah-rumah dia. Macam rumah kita susun elok, susun rapi. Mereka korek-korek cari tengok tu dia cantik mereka punya tempat tinggal mereka, kediaman mereka. Ada sistem semut. Cuba kita tengok kalau semut berjalan kan, dia berjalan berserak ke tu? Tak. Kita yang berserak, yang jalan ikut kan. Nanti kalau kata nak ni, kalau kita jumpa hang mekok ni, aku mekok nu, buat apa? Salam dulu. Tapi lah ni Covid tak boleh, dia pun mungkin tak salam. Cuba tengok Covid pun dia salam lagi, dia ikut SOP ya. Semua. Baik. Jalan Nabi Sulaiman dari bandar disebut sini Istakhar, hendak menuju negeri Yaman. Wallahu alam bandar Istakhar ni kat mana saya pun. Tapi selainnya asalnya mereka ni duduk di mana? Kublah Palestin macam tu. Palestin atas tu, Yaman ke bawah ni. Di bawah. Ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang kenderaan, sehingga sampai satu lembah di mana binatang-binatang semut tinggal di sana. Dia ada kawasan-kawasan. Setengah riwayat menyatakan di negeri Taif, dan kata riwayat yang lain pula negeri Syam. Ada yang kata tempat yang semut duduk banyak tu, ada yang pendapat mufassir riwayat menyatakan di Taif, Mekah lah, belah kawasan Mekah pun berapa kilometer kan, jauh juga tu. Kemudian Syam tu belah Syria ke Lebanon, Syria, Jordan, habis korang tu lah kan. Seekor ratu semut, Namlah ni ratu semut. Namlah lah, bukan Ramlah. Namlatun semut. Ramlah lain. Ramlah dia ada tengah dengar mengaji. Ratu semut yang mengetahui dari jarak 3 batu. Maknanya ratu semut tu dia boleh dengar lah hentakan kaki. Yalah, kalau kita ramai, bala tentera yang ramai berbatu dah, kita boleh rasa dah mereka main tu. Mungkin dari sudut orang yang bila berjalan ni debu ataupun berbunyi, mungkin ada yang ketuk gedang ke apakah guna kan, dan sebagainya. Jadi semut yang terkenal, binatang semut ini itu terkenal kuat panca inderanya. Ini jadi ada kelebihan untuk semut lah kan. Macam mana dia boleh tahu kita simpan, kita sembunyi pada semut gula, tapi dia boleh cari jumpa kan. Bukan yang main. Ataupun kita nak tipu semut, dia boleh tahu juga. Macam mana nak tipu semut? Cerita orang duk cerita lawak lah kan. Macam mana nak tipu semut supaya dia tak masuk ke dalam gula? Tukar, tulis dekat balang tu, jangan tulis gula, tulis garam. Macam lah semut tu dia boleh baca. Tu cerita lawak je lah. Tapi lah mereka saja syok-syok, abuan
bagi kendok orat mulut kan, renyah sikit. Baik. Dia cepat terbau dari jarak yang jauh. Dia buat sarang di perut bumi laksana sebuah negeri. Tu dia. Dalam perut bumi tu dia ada rumah-rumah kata cantik. Dan menyimpan makanan dalam sarang-sarang yang diperbuat berpetak-petak seperti bilik. Ada bilik-bilik disimpan, store disimpan makanan. Tengok tak cerita pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, cerita semut dengan belalang. Kan, sebelum musim kemarau nak masuk musim kemarau, semut nasihat kepada belalang. Belalang, hang siap lagi tak bekalan ni, kita nak kemarau. Simpan makanan. Tak, aku tak mau. Ada saja makanan. Tak takut dah. Lah ni kita berhibur dulu. Dia pegang biola, tu kan. Bila mai kemarau, nak cari makanan tak ada, ayam pun tak ada, makanan pun tak ada. Lain kali dia pensan di rumah, dekat rumah semut. Kemudian semut pun bawa masuk dia dalam rumah mereka. Tu dia tengok, Masya Allah, makanan, minuman macam-macam ada dalam tu waktu kemarau. Tu berkat mereka bekerja. Semut ni dia rajin, kan? Jadi dia pun boleh makan. Barulah dia asal insaf, kan? Hari tu tak himpun makanan. Itu cerita pada zaman dahulu. Budak-budak dia cerita tapi ada pengajaran yang boleh kita ambil, kan? Kadang-kadang cerita hak manusia biasa, hak nampak kita hak betul ni pun mohon baik. Aduh, jenuh dia tengok. Abang nak pergi seronok boleh, kan? Baik. Itu dia kata ni, ada bilik berpetak-petak tempat simpan makanan, disembunyikan makanannya sehingga penuhlah diceruk-ceruk sarangnya yang bertingkat-tingkat. Dia ambil, kan kita duduk tengok semut pun, dia bukan duduk makan lalah tu, dia ambil, dia angkat, dia masuk sarang. Kadang besar, lebih besar daripada badan dia, berganda. Kita tengok semut. Kena contohi semut dari sudut kerajinannya. Rajin. Supaya tidak dimasuki air hujan, makanan itu berbentuk itu bekalan di musim sejuk. Jadi musim sejuk dia pun tak keluar dah. Kan ada musim semut keluar, ada musim tak ada semut. Ada ni musim semut keluar ke semut nyorok? Tak perasan? Tak peduli lah. Keluar tak keluar nak tahu je lah kata. Yang penting aku boleh keluar. Kan? Kerajaan bagi keluar. 2 orang, 5 orang, 6 orang nak kereta lah ni kan. Semut dan takbir. Nyata sekali dia kata mengingatkan tentang kesedaran kurniaan Allah Ta'ala kepada binatang yang dikatakan tidak berakal itu, tetapi boleh kita ambil pengajaran walaupun mereka tu tidak mukallaf. Tak macam kita ada akal dan sebagainya, tapi ada banyak perkara yang kita boleh belajar daripada binatang. Sebab tu beberapa surah dalam Al-Quran pun surah yang dibubuh nama binatang. Awal-awal sekali surah yang kedua Al-Baqarah, lembu, kan? An-Namlu, An-Namli, An-Nahl, semut, Al-Fil, gajah. Gajah tu pun dia buat cerita juga, kan? Kawan tu baru nak kenal dengan masjid, mailah mayang tu imam baca surah Al-Fil. Dia rasa panjang sangat dah, tak ada pendek ya. Lepas tu tanya tu imam ni gajah, bukan, dia mai masjid, mai surau ke? Tu imam baca surah Baqarah, panjang lah, panjang tu dia habis tu dia pun tanya tu imam, tanya pada makmum, tu imam baca surah apa? Baca surah Baqarah, kan? Agak-agak tu imam esok nak baca surah apa? Esok mungkin nak baca surah Al-Fil kot. Dia tak main langsung lah majlis surah. Pasal dia ingat surah Fil tu panjang daripada surah Baqarah. Kalau Baqarah hak kecil, binatang kecil tu pun panjang nak mampu ya, dia kata. Tambah-tambah gajah, bila nak habis mayang. Tu dia pun buat cerita. Betul tak betul, wallahu alam. Cuba tengok surah Al-Fil tu nampak sangat kita jahil.
Tak kan? Tak tahu apa ni. Pada hasad ya baca seminit pun tak habis. Baik. Sebenarnya semut itu mempunyai kehalusan perasaan dan siasat mengatur diri. Dia ada kehalusan perasaan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tapi tengok sendiri, kalau kita kaji semut tu pun akan meningkatkan kepada kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kajian sains tentang semut. Nanti kalau ada masa kita cerita lagi pasal ni. Saya ada video, saya buat slide tentang sains. Sikit-sikit lah, tapi lama dah tak tunjuk korang. Malas nak bawa projektor tu suluh apa nama dinding. Baik, sebaik-baik sahaja diketahui kedatangan Nabi Sulaiman, ratu semut pun panggil rakyat seluruh untuk mengingatkan mereka, bangsa semut hendaklah lekas-lekas masuk dalam rumah, sembunyi diri. Baik, mengikut tafsir Al-Qurtubi, Abu Ishaq Al-Tha'labi, bahawa ratu semut itu mempunyai 2 buah sayap. Ada sayap. Jadi tergolonglah ia dari golongan burung. Kalau kata macam tu, dia lebih orang panggil apa? Serangga juga lah, kecil kan. Lantaran itulah Nabi Sulaiman AS mengetahui bahasanya, kalau bukan burung, tidaklah dia mengetahui. Ini dalam tafsir Qurtubi. Maknanya kalau ikut di sini, Nabi Sulaiman ni dia tak faham semua bahasa binatang, hanya bahasa burung. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini pandangan ataupun yang disebut oleh As-Sa'labi. Kata Abu Ishaq As-Sa'labi lagi, saya baca dari sebahagian kitab bahawa Nabi Sulaiman berkata kepada semut itu, tidakkah engkau tahu aku seorang Nabi yang adil? Mengapa engkau katakan supaya jangan dipijak-pijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya? Ratu semut itu menjawab, tidakkah tuanku mendengar saya mengatakan, sedang mereka itu tidak sedar, padahal saya tidak maksudkan membinasakan nyawa, tetapi saya maksudkan membinasakan hati, kerana takut rakyat saya nanti mengharap-harapkan kurniaan seperti yang dikurniakan kepada tuanku, lalu terfitnah dengan kemewahan dunia. Tu dia pikuk tu. Masya Allah. Asyik memperhati dan memandang kepada kebesaran kerajaan tuanku dan melengah-lengahkan mereka daripada bertasbih dan berzikir. Dia pikuk tu, Masya Allah. Cerita dia faham dan dia cerita faham. Pasal apa ratu semut ini, dia suruh tentera dia, penduduk kerajaan dia, rakyat dia untuk masuk ke tempat kediaman ke masing-masing supaya tak dipijak oleh Nabi Sulaiman. Sebenarnya bukan pasal pijak tu. Sebenarnya pasal dia nak jaga hati semut-semut tu. Jaga hati semut-semut. Pasal tak mau bagi semut-semut, rakyat jantan semut tu, dia terpengaruh ataupun hati mereka terkesan dengan dunia, nak macam mana yang dikurniakan Nabi Sulaiman, pakai duk cinta dunia, nak mewah dalam dunia. Sampai macam tu punya semut ni begitu lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tapi kalau kita tengok manusia, memang sebegitu. Bila dapat kemewahan, melimpah ruah, macam-macam ada, semua ada, maka dia jadi lupa diri. Dia lupa. Dan Nabi pun, macam kita dah cerita dah hari tu ni, Nabi lebih merisaukan kepada umatnya yang ditimpa ataupun yang diberikan kemewahan. Semua orang nak mewah, tapi dengan kemewahan tu akan menyebabkan seorang itu lupa dan melengahkan mereka, macam disebut daripada bertasbih. Yalah, kalau semut-semut duduk tunggu lagi tang tu, ditengok Masya Allah hebatnya tentera-tentera, bala tentera Nabi Sulaiman AS pakai duduk terpukul dengan dunia, lupa mereka untuk bertasbih. Ni nak abang kata apa? Binatang-binatang yang Allah Ta'ala ciptakan juga ada mereka punya peranan tersendiri dengan mereka memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia jangan kalah lah daripada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang lain yang tak ada akal, baik, dan sebagainya. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ayat yang ke-19. Kita ni masuk ke berapa? Tak masuk ke? Tak lagi. Jadi kita baca satu ayat saja malam ni, noh? Boleh? Kita baca satu ayat saja.
Boleh. Kita baca satu ayat, baca juga. Ni ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي. Kalau berhenti ni sebenarnya 2 harkatnya. Kalau sambung baru panjang. Sebab kan, tanda panjang tu maksud dia kalau kita sambung. Kalau tak sambung dia 2 harkat saja. Tati dia. Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok maksud dia. Fatabassama, maka lalu Sulaiman, maka fatabassam, tabassam, tersenyum. Siapa yang tersenyum ni? Nabi Sulaiman. Dhahika, tertawa. Min qawliha, dengar kata-kata semut tadi ni. Min qawliha, Nabi Sulaiman boleh dengar. Maknanya Nabi Sulaiman pun boleh dengar. Nabi Sulaiman dia boleh tundukkan angin. Angin tu boleh ikut arahan Nabi Sulaiman. Jadi angin tu dia boleh bawa berita apa-apa kat Nabi Sulaiman, mai kat dia. Jadi Nabi Sulaiman pun bukan orang yang calang-calang dengan dia boleh dengar kata. Ayalah kalau kita nak kata semut, ratu semut tu nak jerit pun jerit. Deras tak mana. Kan? Semut jerit. Deras tak mana. Jadi payahlah kalau ikut nak dengar lagu mana. Tapi lah ni depa boleh buat lah ni. Superman boleh dengar jauh. Tapi murahlah tu. Superman. Lah ni pun ada teknologi. Dia boleh dengar orang cakap walaupun jauh. Macam-macam lah ni, macam ada. Dia boleh detect orang tu kata apa. Ada tu telefon. Boleh apa? Kita cakap kat sini, telefon dekat Amerika, boleh dengar? Boleh. Padahal dia cakap sana, awak jauh kan? Itu teknologi. Baik. Wahai Tuhanku, wa qala rabbi auzi'ni. Nabi Sulaiman berkata, Rabbi, wahai Tuhan, auzi'ni, sedarkanlah hatiku. Auzi'ni, berikanlah kepadaku. Macam tu bolehlah. Auzi'ni, ilhamkan kepadaku. Untuk mensyukuri, an ashkura. Kita boleh doa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepadaku ilham, berilah kepadaku kurniaan dengan aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Pun kena kita minta supaya kita jadi orang yang bersyukur. Minta kepada Allah Ta'ala. Macam kita berzikir, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah tu, ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku ya Allah untuk aku dapat mengingat-Mu, wa syukrika, dan untuk aku mensyukurimu selalu. Kena minta, kita ni kena minta daripada Allah Ta'ala supaya kita ni jadi orang yang bersyukur. Baik. Macam Nabi Sulaiman minta ni,
ni'mataka allati, nikmatmu ya Allah, allati an'amta, yang kamu nikmatkan kepadaku, yang kamu beri nikmat, kurniakan kepadaku, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapa aku. Jadi Nabi Sulaiman, siapa pak dia? Nabi Daud alaihi salam. Siapa mak dia? Puteri kepada Raja Talut, raja sebelum Nabi Sulaiman. Hebat ni, bukan calang-calang. Wa an a'mala salihah, dan beramal soleh, mengerjakan perkara yang baik-baik, tardahu, yang engkau redai ya Allah. Ni pun kita kena doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku, kurniaan kepadaku untuk aku jadi orang yang melakukan amal soleh dan Allah engkau meredaiku. Redha, minta Allah Taala redakan, meredai kita. Wa adkhilni, lagi kita minta apa? Ya Allah ya Tuhanku, masukkan aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, dalam hambamu yang soleh. Minta untuk kita jadi orang yang soleh, hamba. Ini yang kita doa untuk orang yang meninggal dunia kan. Semoga dimasukkan dia ke dalam golongan orang yang solehin. Samalah, kita kena minta daripada hidup lagi. Bukan nak mati baru nak minta, tu pun orang lain tolong minta kat kita. Orang lain bantu-bantu sikit boleh, tapi sebenarnya kita sendiri nak kena bantu diri kita dulu. Kalau kita sendiri pun tak boleh pergi, orang lain tu takkan nak bantu tahu mana. Yang utamanya kita. Ni kena doa ni. Jadi kita boleh doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura. Kalau ikut doa dia daripada Rabbi auzi'ni sampai habis doa ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadi tapi ada sikit, saya ingat tak panjang mana pun. Baik, itu disebut apa yang dikatakan oleh semut tadi ni didengari oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dari jauh. Yang dikatakan jaraknya 3 batu. Nabi Sulaiman sendiri pun. Nabi Sulaiman alaihi salam merasa kagum dan takjub mendengar kata-kata ratu semut tersebut. Oleh sebab itulah tersenyum lebar, kerana tak pernah dia lihat atau dengar kejadian yang sepelik ini, tapi dalam Quran dicerita. Mana kita kena beriman, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Hingga akhirnya dia pun tertawa mengenangkan perkara itu. Mengikut tafsir Jalalain, Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar kata-kata ratu semut itu dari jarak 3 batu kerana suaranya diterbangkan oleh angin. Maknanya apa? Bila semut tu kata, hai semut-semut semua masuk dalam tempat kediaman hampa. Jadi bila keluar perkataan daripada semut, ketua semut, ratu semut tadi ni, perkataan tersebut dia keluar daripada mulut, dia bunyi keluar daripada mulut, kemudian angin bawa kata-kata semut itu kepada Nabi Sulaiman, masuk ke telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar dan tahu apa yang disebutkan oleh ratu semut. Sehingga dapatlah didengarnya. Segeralah Nabi Sulaiman AS memerintahkan mereka berhenti. Jadi bila nak dekat dengan sarang semut belakang ni, Nabi Sulaiman pun marahkan kepada semua tentera-tentera dia, berhenti dulu, kita rehat dulu. Jadi chip anda, kita rehat dulu chip, baru balik pada merompak. Tu cerita apa? Cerita Alibaba Alibaba punya lapuk. Siapa dia yang berakhir pendek? Dia pangkat dia special. Orang pangkat buta baju, dia pangkat kat dada tu. Besar tu sarjan. Baik. Itu lepas tu barulah dia berdoa apa semua ni, macam mana yang kita cerita tadi ni. Itu sebut
dan ibunya ialah Uria. Namanya disebut di sini. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan mereka itu ialah Nabi Ibrahim. Yang dikatakan orang yang soleh itu siapa dia? Termasuk kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan para nabi yang selain daripada selepas mereka ini. Maknanya sampailah Nabi Sulaiman kata, fi ibadika, masukkan ke aku ke dalam, dengan rahmatmu ke dalam hamba-hamba yang soleh. Siapa dia? Keturunan Nabi-Nabi, keturunan dia lah. Keturunan Nabi-Nabi daripada semenjak Nabi Ibrahim, Ismail sampailah kepada ayahnya Nabi Daud alaihi salam ketika itu. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Takat itu kita saja. Kita malam ini. Mudah-mudahan cerita ni ada lagi. Betul, ada lagi. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Wa tafaqqadat tayr. Hilang sekok burung. Pergi mana pun tak tahu. Ini dah burung hud-hud yang akhirnya M. Nasir ada lagu. Tanya sama itu hud-hud. Kau tak tahu saya pun lagu tu lah dia buat. Wallahu a'lam. Itu saja. Insya-Allah sambung minggu depan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu na'iman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.